Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk subtopik yang terakhir dalam tajuk cahaya iaitu bagaimana menentukan ciri-ciri imej yang terhasil daripada cermin melengkung. Jadi first kita terus tengok apakah cermin melengkung. Kita ada dua jenis. Yang pertama kita ada cermin cembung, cembung tu dia kembung ke depan. Okey, manakala yang kedua ialah cermin cekung, dia cekung ke dalam. Kedua-dua cermin ini menghasilkan imej yang berbeza yang kita kena tahu bagaimana nak menentukan. Jadi sebelum nak menentukan apakah ciri-ciri yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cekung convex dan concave mirror ni, jadi first kita kena tahu bagaimana nak melukis gambar rajah sinar bagi cermin. Jadi ini contoh ini contoh cermin cekung di mana kita ada C. C itu ialah pusat kelengkungan. Contoh kalau kita ada jangka lukis, okay, kita cucuk dekat C dan kita boleh lukis lengkung dia macam mana, nampak? C ini ialah pusat kelengkungan. Jadi antara C sampai ke cermin, tengah-tengah tu kita ada F, iaitu titik fokus. Semua cahaya yang selari semuanya akan tertumpu pada titik fokus bagi cermin cekung. Okey, jadi kita ada 3 step sahaja, flat to F, F to flat dan C to C. Kalau kita tengok dua step ni sangat simple. Flat kawan dia F, maka F kawan dia flat. C tak ada kawan dengan siapa-siapa, C dengan C sahaja. Bagaimana lukis tu? Okey. First kita letak satu objek dekat sini. Objek dekat sini, first kalau kita nak lukis flat to F, F to flat, ketiga-tiga garisan ini bermula daripada tempat yang sama, iaitu di kepala. Kepala objek. Jadi kepala objek ni kalau tengok, okey, first apa? Flat to F. Okey, kita ambil dulu step dia. Flat tu macam mana? Flat tu teragak. Okey, flat. Flat bila sampai mana? Sampai langgar cermin. Okey, dia flat sampai langgar cermin and then dia terpantul ke F. Sebab tu step dia flat to F. Nampak tak? Itu yang pertama. Flat pergi F. Yang kedua, F to flat. Sama juga. Kita start dekat kepala. Start kat kepala, okey, apa dia start dia? F to flat. Jadi mana F? F dekat depan tu. Jadi F pergi mana? Jumpa cermin, terpantul ke flat. Gitu. Okey, itulah dia F to flat. Yang ketiga, C to C. Paling senang. Start dekat tempat yang sama juga, kepala dia. Mana C? Ni C. Jadi kita garis. Garis terus ke C. Jumpa cermin and then dia patah balik melalui C. Sebab tu step dia C to C. Jadi kita ada 3 cahaya. Flat to F, F to flat, C to C. Dan kalau kita book ketiga-tiga cahaya ini, mereka ni sebenarnya dia akan menumpu pada satu tempat yang sama dekat sini. Jadi kalau kita tengok, dekat sinilah imej yang terhasil. Jadi imej terhasil kat sini yang bersilang ini kepala ke kaki? Kita tengok. Kita start dekat kepala kan? Semua ketiga-tiga cahaya ni start dekat kepala objek. Ni. Jadi yang bersilang dekat sini tentulah kepala imej. Kaki sentiasa pada paksi utama. Itulah yang diceritakan. Semua garisan bermula daripada kepala objek tu. Tiga-tiga lah. Flat to F, F to flat, C to C. Semuanya bermula pada kepala. Okey, yang kedua, hasil persilangan adalah kepala imej. Ni, hasil persilangan kepala bagi imej. Kita mula dengan kepala objek, hasil persilangan kepala imej. Dan kaki ni sentiasa, kaki objek ke, kaki imej ke, sentiasa pada paksi utama. Itu sahaja syarat nak melukis gambar rajah sinar bagi cermin cekung. Okey, jadi kita terus tengok cermin cekung sebab cembung dengan cekung ada sedikit perbezaan. Okey, kita letak cermin cekung ni dia ada banyak kedudukan imej ataupun kedudukan objek. Yang first kita letak objek di infinity. Infinity maknanya sangat-sangat jauh dan bila infinity garisannya ialah selari. Okey, ramai yang tanya, cikgu, kenapa bila objek di infinity tu garisannya selari? Alright. Sebab apa? Tengok sini. Kalau objek tu dekat. Okey, kita ada dua step tadi. F to flat, okey. Flat to F ni flat to F, nampak tak? Lepas tu F to flat. Bila objek tu dekat, nampak tak sudut dia besar? Jadi kalau objek tu ke belakang sikit, nampak? Sama juga flat to F, F to flat, nampak tak sudut dia makin kecil? Lagi jauh. Okey. Flat to F, F to flat, sudut dia makin kecil. Jadi kalau sudut dia besar, makin jauh makin kecil, makin jauh makin kecil, bila sangat jauh, bermaksud dua garisan itu terbitlah. Sudut dia menjadi sifar. Sudut menjadi sifar bermaksud garisan tersebut selari. Alright.
pada jarak yang sangat jauh, sudut antara dua garisan tersebut ni, sudut ni akan menjadi sangat kecil dan menjadi kosong. Sudut kosong bermaksud dua garisan tersebut adalah selari. Itu sahaja. Sebab tu objek di infinity sangat jauh adalah garisan selari. Tetapi kita nak garis ni ada banyak garisan selari ni. Tak banyak. Jadi kita nak pilih dua sahaja. Dua yang mana tu? Dua yang kita tahu. Yang kita tahu apa dia? Satu yang lalu dekat F, satu lagi yang lalu dekat C. Kenapa dua garisan ini? Sebab kita tahu bila dia pergi dekat C, okey, kalau dia pergi dekat C, kita tahu tak pergi mana lepas tu? Tahu. Yang lalu dekat F pun kita tahu. Yang lalu dekat F dia akan pergi mana? F kawan dia apa tadi? Flat. Yang lalu dekat F dia akan pergi flat. Nampak? Manakala yang lalu dekat C, dia akan patah balik. C to C. Okey, sekarang ni jumpa tak persilangan, nampak? Persilangan dekat sini. Jadi persilangan dekat sini adalah image-nya di mana tempat yang bersilang ialah kepala, kaki sentiasa pada principal axis ataupun paksi utama. Nampak? Okey, ini kalau objek tu di infinity, jauh sangat. Okey. Yang kedua, kita tengok dia punya image. Ciri-ciri image yang ditunjukkan dekat sini ialah nyata. Kenapa nyata? Kerana dia terbentuk di depan cermin. Okey. Nyata songsang, nampak tak kepala kat bawah? Songsang dan mengecil. Mana tahu mengecil? Matahari kan? Dan matahari besar, mestilah mengecil kat sini. Okey, real inverted diminished, RID kalau nak senang ingat. Okey, itu yang gambar yang pertama, objek di infinity. Okey, kalau objek objek greater than C, maknanya dia dah mula dekat dengan C. Masih lagi jauh daripada C, tetapi dia dah mula menghampiri. Kita dah nampak. Tadi infinity tak nampak objek kat mana. Okey. Apa first kita punya line tadi? Flat to F. Okey, flat to F. Lepas tu F to flat. Nak buat tak C to C? Boleh juga kalau nak buat C to C. Okey, contoh ni jumpa tak C? Akan jumpa juga pada tempat yang sama. Jadi kita ambil dua sahaja. Flat to F, F to flat. Terus dapat tempat persilangan. Nampak? Gitu. Okey, jadi tengok ciri-ciri image. Nyata. Kenapa nyata? Terbentuk di depan cermin. Songsang. Nampak? Berbanding dengan objek. Kepala kat atas, ini kepala kat bawah. Okey, dan mengecil. Mana tahu mengecil? Kita bandingkan dengan saiz objek. Objek besar, dia kecil. Dia mengecil. RID. Real, inverted and diminished. Okey, nampak? Dah makin mudah. Simple saja. Flat to F, F to flat. Jika objek itu betul-betul berada pada kedudukan C. Okey, apa step tadi? Flat to F. Nampak? Garisan yang kedua. F to flat. Kita dapat persilangan betul-betul dekat bawah C. C ni special. Kalau kita letak dekat dia, kita akan dapat image betul-betul dekat bawah dia. Di mana ciri-cirinya ialah nyata. Kenapa nyata? Kerana dia terbentuk di depan cermin. Okey. Songsang. Okay, kepala kat bawah. Dan sama saiz. Ni keyword dia. Okey. Kalau dia duduk kat C, dekat center of curvature, pusat bulatan, dia akan dapat sama saiz. Okey. RIS. Real inverted same size. Okey, kita tolak lagi objek ni ke depan. Situ. Okey, sekarang ni objek berada pada kedudukan antara C dengan F. Bagaimana? Sama juga. First, flat to F. Okey. Yang kedua, apa tadi? F to flat. Start daripada kepala. F to flat. Nampak? Sekarang kita dapat persilangan dekat sini. Di mana ini ialah kepala bagi image. Jadi image kita mana? Nampak? Besar. Okey. Sekarang nak tanya ni, real ke virtual? Nyata ke maya? Nyata sebab dia duduk dekat depan cermin. Nyata dan songsang kepala kat bawah dan makin membesar. So real, inverted and magnified. Nampak? Flat to F, F to flat. Kita pakai dua step ni sahaja. Bila nak pakai C to C? Bila tak boleh pakai step yang kedua? Contoh, objek berada pada titik F. Apa step pertama tadi? Flat to F. Okey, tak ada masalah. Yang kedua, F to flat. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau kita lukis F to flat, kita garis ke F kat bawah tu, contoh daripada kepala ni, kita garis ke F. Kita tak jumpa cermin. Jadi, F to flat. First, flat to F. Flat to F. Boleh buat. Yang kedua, F to flat tak boleh buat. So, bila F to flat tak boleh buat, kita pergi kepada step yang ketiga, C to C yang tadi. So, C to C sangat senang. Ambil pembaris, letak, jumpa kepala, jumpa C. Garis satu line. Okey.
Dia pergi mana? Dia pergi dan patah balik. So satu line sahajalah sebab dia pergi dan patah balik satu garisan yang sama. Soalannya ialah, jumpa tak persilangan kat sini? Tak jumpa persilangan. So, bila tak jumpa persilangan, kita panjangkan ke atas. Okay, tak jumpa persilangan dekat depan cermin, cari dekat belakang cermin. So, macam mana nak cari belakang cermin? Belakang cermin, ni dua garisan yang tak jumpa ni. Dua garisan yang memang tak jumpa sepatutnya dapat persilangan. Tak jumpa kita panjangkan ke belakang. Yang merah ni pun sama, panjangkan ke belakang. Jumpa tak dekat hujung sana ni? Kalau tak jumpa juga, biarkan, janganlah tarik sampai keluar muka surat. Okey, ini maknanya image tu terbentuk di infinity, sangat-sangat jauh. Tapi kita boleh tahu dia punya image maya, tegak dan membesar. Okey, virtual, upright and magnified. Of course lah, membesar Okey. Sekarang ni kalau objek tersebut berada kurang daripada titik fokus ni, duduk kat sini, dekat je dengan cermin. Okey, apa tadi step yang pertama? Flat to F. Flat to F. Okey. Yang kedua apa tadi? F to flat. Daripada kepala garis ke F tapi tak jumpa cermin. Maknanya F to flat step yang kedua tak boleh pakai. Kita terus guna C to C. C kepala garis sahaja. Okey. Maknanya kalau flat dia akan pergi ke F. C dia naik atas dan puk patah balik. Jumpa tak dua ni? Tak jumpa. So, bila dua ni tak jumpa, kita buat apa? Kita panjang, kita patah balik ke belakang. Tak jumpa depan cermin, cari di belakang. So, belakang tarik. Nampak? Yang merah ni pun sama, tak jumpa kan? Tarik. Dapatlah persilangan di situ. Okey. Tempat persilangan masih lagi kepala dan paksi utama masih lagi kaki. Sekarang ni nampak tak image terbentuk di belakang cermin. Yang tadi banyak image terbentuk kat belah bawah, belah-belah sini kan. Ini bermakna image terbentuk di depan cermin. Ni cermin, ni depan dia. Sekarang ni image terbentuk di belakang cermin. Bila terbentuk di belakang cermin, maka dia ialah image maya. Dan kalau kita tengok kepala dekat atas, tegak dan dia membesar, lebih besar daripada objek. So, virtual, upright and magnified, VUM. Boom. Okey. Jadi itu sahaja cara nak melukis gambar Raja Sinar bagi cermin cekung. Ni apa pula? Ini kalau cermin cembung. Cermin cembung dia lain sikit. Kalau cermin cekung dia menumpu. Manakala cermin cembung dia akan mencapah. Okey. Object at anywhere. Untuk cermin cembung satu je cerita dia. Objek di mana-mana semua sama. Sebab apa? Sebab F dengan C dia berada di belakang cermin. Jadi apa tadi step yang pertama? Flat. Kenapa tak boleh pergi ke F? Dia tak boleh pergi ke F. Sebab ini dah masuk dalam cermin. Tetapi dia akan pantul dari F. Nampak? Kalau flat, away from F. Sebab dia tak menumpu ke F. Ini cermin cembung. Convex mirror. Dia terbalik sikit je. Tapi step dia masih sama. Flat, kawan dia mesti F. Cuma dalam kes ini dia away from F. Okey, step yang kedua. F to flat. So F boleh masuk? Tak boleh masuk. Dia akan pergi flat. Nampak? Okey, dua garisan ni sama juga, step dia sama. Dua garisan ini tidak bertemu. Tak bertemu buat apa? Patah balik ke belakang. Garisan ni kita patah balik ke belakang. Okey, tadi first. Boleh Flat away from F. F to flat. Tak boleh masuk. Kita nak pergi ke F ni. Tapi tak boleh masuk cermin, dia terpantul ke flat. Dua ini tak jumpa. Kita buat apa? Kita patah balik belakang. Kali ni patah balik belakang, confirm lah jumpa F kan? Dan ini kalau kita patah balik belakang, dia akan straight lah. Jadi dapat tak persilangan? Dapat persilangan di situ. Jadi nampak, kepalanya sentiasa di persilangan dan kaki sentiasa pada paksi utama. Okey. Ini sahaja kalau jumpa cermin cembung. Cermin cekung tadi banyak. Cermin cembung satu kes ini sahaja. Nak try tempat lain. Okey, object at anywhere 2. Jauh sikit. Okey, sama juga. Apa tadi? Flat tapi tak boleh pergi F. Dia kena away from F. Nampak? Sebab dia tak boleh masuk. Ni pantul, dia cermin. Kalau kantar masuk. Yang kedua apa? F to flat. So, F to flat. Nampak? Dua ni tak jumpa. First kena lukis ni dulu.
straight ataupun flat, away from F, F to flat. Dua ni tak jumpa dan dua-dua ini kita patah balik. Yang ni kita patah balik, confirm lah jumpa dekat F. Yang ni kita patah balik straight line dan dapat persilangan dekat sini ialah kepala. Sini confirm lah kaki, kaki sentiasa pada paksi utama. Nampak? So apa ciri-ciri image dia? Virtual, upright. Kenapa virtual? Kenapa virtual? Sebab dia berada di belakang cermin. Alright, ni cermin. Ini awak duduk depan. Image awak terbentuk di belakang cermin. Okey. Tegak dan mengecil. Tegak tu maknanya kepala di atas dan tengok kalau kita compare dengan objeknya dia semakin mengecil. Okey. VUD. Good. Jadi cara-cara nak ingat. Alright. Biasa kita tunjuk benda ni lah. Okay, kita ada F, kita ada C. Kalau cermin cekung, objek dekat mana-mana-mana ini menghasilkan image yang berbeza-beza. Kita ingat dia punya akronim sahaja, iaitu read, RIS, RIM, VUM, VUM. Apa benda ni? Kalau objek berada dekat area sini, lebih jauh dari C, RID, Real Inverted Diminish. Kalau objek tu berada betul-betul dekat atas C, nampak? RIS, Real Inverted dan Same Size. Kalau objek tu kita letak tengah-tengah ni antara C dengan F, image yang akan terhasil adalah real, inverted dan magnified, membesar. Kalau kita letak dekat F, kurang daripada F, dia akan menghasilkan image yang besar, maya dan tegak. Okay, virtual, upright and magnified. Jadi, read, restream, VUM, VUM ni tolonglah ingat. Senang sahaja. Okay, kita boleh terus dapat tahu bagaimana ciri-ciri image sekiranya kita ingat benda ni. Habis tu kalau cermin cembung tadi macam mana? Cermin cembung satu sahaja iaitu wood. Letaklah dekat mana-mana pun, virtual, upright dan diminish. Maya, tegak dan mengecil. Sama sahaja. Ini yang banyak. Ini satu sahaja. Okey. Jadi itu sahaja cerita tentang bagaimana nak melukis gambar rajah sinar bagi cermin cekung dan cermin cembung. Sekarang ni aplikasi dan kegunaan cermin cekung yang pertama. Okey, first kita tengok cermin cekung. Cermin cekung ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah cermin pembesaran. Okey, macam mana cermin pembesaran tu? Apabila kita letak objek dekat dengan cermin. Kita ada cermin, kita letak dekat. Jangan jauh sangat. Dekat tu dekat mana? Kurang daripada panjang fokus. Ini panjang fokus sampai F, kita letak objek dekat sini. Kita akan dapat besar. Maknanya kalau kita ada cermin, kita letak dekat dengan muka kita akan jadi besar. Okey. So, objek kenalah kurang daripada panjang fokus ataupun kurang daripada titik fokus. Baru kita dapat image yang besar ni. Ni contohnya. Nampak? Yang belakang ni image dia yang original. Tapi yang ni dia menggunakan cermin cekung. Nampak tak? Jadi besar biji mata dia. Okey. Jadi kita gunakan sebagai cermin solid lah. Nak picit jerawat ke, nak pasang bulu mata ke. Okey. Itu yang pertama. Sebagai cermin pembesar. Kegunaan yang pertama. Okey. Ini juga adalah cermin pembesaran iaitu cermin pemeriksaan gigi oleh doktor gigi lah. Okay, cermin yang digunakan ini juga cermin cekung. Dia ada sedikit melengkung. Kerja dia akan membesarkan image yang dihasilkan. Gigi ni nampak lebih besar. Okey. Yang kedua, cermin cekung juga. Tapi kegunaan yang kedua adalah sebagai pemantul parabola. Macam mana tu? Contoh ni tadi, dari infinity. Mana-mana cahaya dari infinity, semuanya akan tertumpu pada titik fokus. Okey. Semuanya akan tertumpu pada titik fokus. Ni. Jadi, kita jadikan dia sebagai pemantul. Okey. Kita letak contoh ni ialah pemantul untuk memasak periuk. Masak periuk pula. Nak memanaskan periuk lah. Okay, kita letak periuk. Periuk ni letak kat mana? Periuk diletakkan pada titik fokus. Jadi, semua cahaya matahari yang kena pada cermin cekung ini akan dipantulkan ke satu titik pada titik fokus. Jadi, bila kita letak periuk dekat titik fokus, periuk itu akan dipanaskan oleh cahaya yang ditumpukan. Okey. Nampak? Gitu. Ini pun sama. Piring parabola ataupun piring astro kat rumah kita tu. Ni penerima. Penerima ni letak kat mana? Exam selalu tanya. Dekat mana kedudukan penerima? Penerima hendaklah diletakkan pada titik fokus. Bila letak pada titik fokus, dia akan menerima isyarat yang paling banyak. Okay, so isyarat datang. Semuanya dipantulkan kepada penerima receiver ini. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sebagai cermin yang membesarkan. Kegunaan yang kedua adalah untuk memfokuskan signal ataupun cahaya.
Yang ketiga adalah sebagai lampu suluh. Okey, tadi cahaya yang selari, dia akan menumpu pada titik fokus. Betul? Jadi, apa jadi kalau kita lampu pula? Kita terbalik, kita ambil lampu ni kita letak pada titik fokus. Jadi, mana-mana lampu yang kita letak pada titik fokus, dia akan terbalik menghasilkan imej yang selari. Nampak? Tadi selari jumpa dekat titik fokus. Jadi, jika cahaya berada di titik fokus, okey, dia akan menjadi selari. Jadi buat apa ni? Itulah tanya lampu suluh. Kita letak laian mentol dekat titik fokus dan cahayanya akan dipantulkan menjadi selari. Alright. Lampu suluh. Dekat mana letak mentol? Mentol diletakkan pada titik fokus. Sebab tu dia boleh suluh ke depan straight line. Ataupun car headlight, car headline pula dah. Car headlight, cahaya ataupun lampu limpah daripada kereta. Bak mentol diletakkan pada titik fokus juga. Sama sebab tu nampak straight line macam ni. Okey. Itu cermin cekung, ada 3 kegunaan. Cermin cembung, satu sahaja kegunaan. Kan tadi dia punya imej pun satu je. Apa kegunaan dia? Tolong ingat perkataan ini. Meluaskan medan penglihatan. Okey, apa maksud meluaskan medan penglihatan? Kalau kita pakai cermin yang satah, cermin rata ataupun plane mirror, kita punya medan penglihatan kita agak kecil. Kita hanya boleh melihat di sekitar ini sahaja. Kerana cermin kita lurus. Tetapi jika cermin kita melengkung, okey, garisan normal dia dah mula melengkung, kita dapat melihat lebih luas kawasan di belakang kita. Dia akan memantulkan lebih banyak kawasan. Okey, itulah dia. Meluaskan medan penglihatan. Wider the field of vision. Okey, jadi bila meluaskan medan penglihatan, kita akan gunakan sebagai cermin keselamatan sama ada di tepi selekoh ataupun dalam kawasan kedai. Okey. Dan bila kita tengok bila dia meluaskan medan penglihatan, automatik imejnya akan menjadi kecil. Tapi kita tak ada masalah, kita bukan nak tengok pun nombor plate kereta tu ataupun siapa yang bawa kereta tu. Kita cuma nak tengok ada atau tidak kereta. Sama juga, kita nak nampak orang je. Okey. Dan juga cermin sisi, cermin pandang belakang bagi kereta. Juga cermin cembung, sedikit sahaja melengkung dia. Okey, supaya dia meluaskan medan penglihatan, kita boleh nampak lebih banyak kereta dalam cermin ini. Alright, jadi itu sahaja cerita tentang cermin cekung dan cermin cembung. Diharap dapat kita study dan mudah-mudahan dapat jawab dalam peperiksaan yang akan datang. Sekian, terima kasih.